A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalatin finnar au kama qala. Pertamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya dan taufik hidayahnya kita dapat bertemu lagi di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Dan insya-Allah pada 17 Ramadan kita akan menyambut nuzulul Quran. Sidang pendengar, hadirin hadirat sekalian. InsyaAllah pada 7 Ramadan nanti kita akan menyambut nuzul Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahr Ramadan, bulan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran hudan linnas, memberi petunjuk kepada seluruh manusia, wa bayyinatin, dan menjelaskan antara petunjuk dan hidayah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan ayat yang Allah sebutkan tadi. Dalam kita membicarakan tentang nuzul Quran, kita perlu mengingat sejarah bagaimana rintitan bermulanya nuzul Al-Quran. Kalau kita membaca sejarah ataupun kitab-kitab yang ditulis oleh ulama, mereka mengklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, nuzul Quran bermula daripada Allah Subhanahu wa taala hingga Lauh Mahfuz, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua iaitu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dengan kata lain, kita sebut langit dunia. Yang ketiga iaitu penurunan daripada Baitul Izzah, iaitu langit dunia, kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam membicarakan tentang nuzul Quran, kita tak boleh lari daripada tarikh. Dalam kita membicarakan ini, ulama ada membezakan pendapat, iaitu pada 7 Ramadan ataupun sebaliknya. Sebelum itu, saya nak mengulas sedikit sebagaimana Ibnu Abbas ada menyebut, bagaimana yang ayat yang saya baca tadi yang pertama, Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sudah jelas sesungguhnya bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quranul Karim. Dan ayat seterusnya Allah sebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Inna anzalna, sesungguhnya Allah turunkan Al-Quranul Karim pada malam Lailatul Qadr. Dan ayat yang ketiga yang Allah sebut juga,
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sadaqallahul azim. Allah turunkan Al-Quran itu pada satu malam yang penuh dengan keberkatan. Maka Ibnu Abbas menyimpulkan bahawasanya dalam Al-Quran, dalam penurunan Al-Quran ini Allah menyebut 3 ayat yang saya baca tadi, ayat Syahrul Ramadan, ayat Lailatul Qadar, dan ayat yang ketiga. Maka boleh disimpulkan, maka Ibnu Abbas menyimpulkan bahawanya turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Akan tetapi pada 7 Ramadan ini kita akan menyambut Nuzulul Quranul Karim, yang mana yang kita boleh baca, yang boleh kita tengok, yang boleh kita tadabbur Al-Quran sendiri. Inilah antara mukjizat yang paling besar yang telah ditinggalkan oleh junjungan besar kita kepada umatnya, supaya umatnya mempelajari dan menteladani Al-Quranul Karim. Sidang penonton, hadirin hadirat sekalian, dalam kitab sirah terutamanya Ibnu Katsir menyebut 7 Ramadan lah tarikh nuzulul Quranul Karim. Tetapi ada juga ulama menyebut pada 24 Ramadan, sebenarnya ada hadis menyebut 24 Ramadan. Satu lagi, ada juga ulama yang masyhur, seorang pakar sejarah menyebut, yang telah mengarang kitab sejarah, iaitu Rahiqul Maktum, yang dikarang oleh Mubarak Al-Furi, yang telah memenangi buku sejarahnya yang menyebut tarikh yang sebenarnya nuzul Quran adalah 21 Ramadan. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, sebenarnya tarikh yang saya sebut tadi tidak memainkan peranan yang penting, tetapi yang penting ialah isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah kepada seluruh manusia. Allah tidak menyebut hudan lil mu'minin, tetapi Allah menyebut hudan lin nas, memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Bagaimana kita tahu sebelum penurunan Al-Quranul Karim, sebelum lahirnya junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia ketika itu hidup dalam kerosakan. Manusia hidup dalam kebinatangan. Dengan kata lain, mereka hidup tidak ada panduan. Mereka hidup tanpa hidayah. Bahkan lebih lagi, mereka hidup tanpa dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada itulah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekkatul Mukarramah, bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utuskan wahai Muhammad untuk rahmat seluruh alam. Andai kata kalau tidak ada Nabi Muhammad, nescaya kita ini tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu penduduk kota Mekah ini hidup dalam kerosakan? Hidup dalam, dengan kata lain, tidak ada panduan hidayah, sehingga kan disebut zaman jahiliyah. Sesungguhnya bumi Mekah sebenarnya bersih, suci daripada perkara-perkara maksiat, sebagaimana
yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Ibrahim bersama anaknya. Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail. Bagaimana Nabi Ibrahim bersama anaknya membina Kaabah, dengan kata lain membina kota Mekah, yang ketika itu tidak ada manusia seorang pun, tetapi kota Mekah Allah akan menjanjikan suatu hari nanti bumi yang penuh keberkatan. Buktinya kita boleh lihat sekarang, ramai seluruh dunia, dengan kata lain seluruh pelosok dunia, tanpa mengira masa dan waktu, memenuhi kota Mekah. Alhamdulillah. Akan tetapi lama kelamaan ada seorang penduduk di kota Mekah yang baik hati, tetapi telah mencemari kota Mekah. Dia telah membawa berhala, yang mana dia membawa berhala itu daripada Syam, dan membawa berhala itu ke Kaabah. Ketika itulah penduduk kota Mekah dirosak oleh berhala-berhala yang saya sebutkan tadi. Alhamdulillah, dengan lahirnya junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyelamatkan kota Mekah daripada kerosakan yang saya sebut sebentar tadi. Sesungguhnya penurunan Al-Quran itu memberi makna yang besar kepada kita seluruhnya, kerana dengan Al-Quran itulah yang menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Sesungguhnya kita sebenarnya ini duduk di dalam lubang-lubang api neraka. Fa'anqazakum, maka Allah selamatkan kita. Kalau tidak ada junjungan besar kita, maka nescaya kita akan berada di lubang api neraka. Sidang hadirin dan hadirat sekalian, sesungguhnya pada 7 Ramadan kita akan menyambut dan kita akan bercuti kerana kita meraihkan nuzulul Quran. Alhamdulillah, itulah yang kita mahu kepada seluruh umat Islam yang ada keimanan dalam diri kita. Pada hari ini saya nak mengulas sedikit tentang bagaimana isi kandungan Al-Quranul Karim yang Allah sebut hudan linnas. Satu kisah yang menarik, yang benar-benar berlaku kepada kita dan memberi panduan kepada kita, iaitu satu kisah bagaimana kisah ini disebut, dan kita boleh search dalam internet, dan Allah merakamkan sejarah bagaimana Fir'aun boleh ada sekarang. Dengan kata lain, Fir'aun dan seluruh tenteranya sudah tiada, tetapi jasad Fir'aun masih ada. Itulah mukjizat, antara mukjizat yang saintis telah mengkaji, dan akhirnya saintis yang mengkaji itu memeluk Islam. Itulah nak menunjukkan kepada kita Al-Quran ini bukan kalam manusia, bahkan kalam Allah, iaitu mukjizat yang paling agung. Bagaimana kisah yang saya nak sebut? Satu kisah yang menarik yang berlaku, kata Dr. Maurice Bucaille.
seorang pakar bedah yang masyhur dan seorang pakar bedah Perancis. Suatu hari kerajaan Mesir bersama kerajaan Perancis hendak membedah mumia Firaun. Dan tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, kalau kita pergi ke Mesir, kita boleh tengok mumia Firaun bersama isteri-isterinya masih berada lagi di bumi Mesir. Allah berfirman, "Qul siru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin." Qul, katakanlah wahai Muhammad, siru, berjalanlah kamu di muka bumi, fanzuru, bagaimana, bolehlah kamu lihat bagaimana umat-umat yang terdahulu berbohong kepadaku, mereka mendustakan ayatku. Sesungguhnya bumi Mesir ini dipenuhi para anbiya. Dan jangan lupa juga bumi Mesir ini diperintah oleh seorang raja yang masyhur yang disebut oleh Allah sebanyak hampir 74 kali. Seorang raja Mesir yang Allah beri kelebihan kepadanya, yang Allah tak beri kelebihan kepada raja-raja yang lain, sehingga kan beliau mengaku seorang Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la, akulah penguasa yang maha tinggi. Na'udzubillah. Kita berlindung daripada ayat yang Firaun sebut tadi, yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Sesungguhnya Dr. Maurice Bucaille telah membedah mumia Firaun yang dibawa daripada Mesir ke Perancis. Mumia dibawa untuk membuat satu research. Maka apabila pembedahan itu dibedah, maka terkejutlah Dr. Maurice Bucaille bersama dengan pembantu-pembantunya yang melihat jasad Firaun yang dia bedah itu didapati garam berada di dalam perutnya. Dia terkejut. Kerana betulkah Firaun yang dia bedah ini sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam? Sebenarnya di dalam Al-Quran Allah telah menyebut, Allah Subhanahu wa taala sebut secara jelas, "Falyawma nunajjika bi badilitakuna liman khalqa fa ayah wa inna katsirum minan nasi an ayatina laghafilun." Pada hari ini, wahai umat Muhammad, kami selamatkan badan Firaun bersama dengan nyawanya. Dan kita tahu bahawasanya Nabi Musa diselamatkan oleh Allah semasa dikejar oleh Firaun laknatullah. Sesungguhnya Allah menyelamatkan rombongan ataupun golongan yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam, iaitu Bani Israel alaihissalam. Disitulah telah berakhirnya sejarah kerajaan Mesir yang sangat zalim, yang memerintah lelaki dibunuh, wanita hidup. Inilah satu sejarah yang membuktikan kepada kita bahawasanya Al-Quran ini memberi mukjizat yang paling besar kepada kita, sehingga kan apabila kita, dengan kata lain Dr. Maurice membuat satu pembedahan yang saya sebut sebentar tadi, akhirnya dia menemui satu penemuan yang ajaib, menemui iaitu garam yang berada di dalam
jasad Firaun, garam yang masih segar. Sehingga kan Dr. Muris terkejut, tak menyangka bahawa garam itu sebenarnya garam yang berada di Laut Merah. Akan tetapi rakan seperjuangan Dr. Muris telah membisik kepada Dr. Muris, jangan terkejut. Sesungguhnya umat Islam sudah mengetahui, dengan kata lain Al-Quran yang mereka baca sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga kan Dr. Muris Bukir telah pergi ke Mesir, bertanya seorang ulama Mesir, benarkah Al-Quran yang Allah telah menyebut tentang Firaun? Lantas seorang ulama besar Mesir menyebut ayat yang saya baca tadi, iaitu fal yauma nunajjika bi badili takuna liman qal kafa ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Pada hari ini kami selamatkan badan Firaun daripada nyawanya dimakan oleh Laut Merah. Tujuan tidak lain tidak bukan untuk memberi peringatan kepada umat-umat yang mendatang. Sehingga kan Dr. Muris Bukil ini terkejut. Tetapi dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari itu jugalah Dr. Muris yang beragama Kristian telah memeluk Islam. Kerana dengan mayat Firaun telah memeluk Islam. Itulah mukjizat. Kalau orang saintis, kalau orang betul-betul untuk mengkaji ataupun tadabbur Al-Quran, dia akan menjumpai kebenaran Al-Quranul Karim. Inilah mukjizat yang paling besar, yang paling agung, yang tidak ada dalam kitab-kitab lain. Sehingga kan Dr. Muris menjadi seorang pendakwah yang hebat. Alhamdulillah, dengan hidayah yang Allah berikan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah juga kepada kita. Sidang hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sesungguhnya bulan ini bulan yang penuh keberkatan. Ayuh, mari sama-sama kita mempelajari, mengaji, bertadarus pada bulan ini. Insya-Allah pahala yang Allah berikan kepada kita melimpah ruah. InsyaAllah kita mengamalkannya. Mudah-mudahan kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akhiri ucapan saya ini, saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.